Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala 'alai wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, kita sambung perbicaraan kita berkenaan dengan al-musafir al-asi. Baik. Jadi sebentar tadi kita dah sebutkan tentang hukum al-asi bis safar. Jadi hukum al-asi bis safar, kita kata la yajuzu lahul qasru illa intaba wa kana baqi safarihi marhalatain. Dia ni orang yang asi bis safar, safar dia sebab maksiat, dia tidak boleh qasar solat. Kecuali jika dia bertaubat, dan baki daripada safar dia tu ke tempat maksud dia ada sampai kadar 2 marhalah. Itu boleh dia qasar solat. Yang kedua, al-asi bis safar fis safar. Dia asi bis safar fis safar, iaitu dia safar dia bukan sebab maksiat, kemudian dia tukarkan sebab safar dia tu kepada maksiat. Dalam perjalanan dia tukar niat, dia jadikan safar dia buat satu safar yang baru, dan safar tu sebab dia maksiat. Jadi orang ni la yajuzu lahul qasru, la yajuzu lahul qasru, dia tidak boleh qasar. Maknanya dalam perjalanan sebelum dia tukar niat tu, kita kata bolehlah dia qasar, sebab dia dalam golongan al-asi fi safar. Afwan, dia bukan dikira sebagai asi sebab dia tak buat maksiat pun sebelum dia tukar niat. Jadi bila dia tukar niat tu, maka tidak boleh lagi dia qasarkan solat dia, kecuali intaba. La yajuzu lahul qasru illa intaba, kecuali jika dia niat. Adakah disyaratkan baki perjalanan dia tu ke tempat maksud dia tu 2 marhalah? Syarat berbaki 2 marhalah? Tidak syarat. Dia bertaubat, dia boleh qasar, walaupun jarak perjalanan yang berbaki tak sampai 2 marhalah. Adapun masalah yang ketiga, al-asi fis safar, iaitu orang yang safar sebab dia bukan sebab maksiat, sebab mubah, tapi dalam perjalanan tu dia ada buat maksiat. Dalam perjalanan dia tengok benda yang bukan-bukan. Dalam perjalanan dia nak ke Sudan, nak mengaji. Tapi dalam perjalanan, dalam kapal terbang, pramugari mai pakaian dia bukan pakai tutup habis. Dia pakai skirt, bukan pakai skirt, dia pakai nampak habis paha-paha semua. Jadi sahabat ni pun duk buat pantang lah, duk jeling-jeling ataupun letak tangan bagi tersentuh dia lalu lagi. Macam-macam lah buat, akai panjang kat situ. Jadi dia al-asi fi safar, dia buat maksiat dalam permusafiran dia. Jadi dia ni boleh qasar. Baik. Sabar. Kita tengok dalam. Qala syarih rahimahullah, wal ma'na anna ath-thani min syuruti jawazil qasri lil musafiri kaunu safarihi jaizan fi dhannihi fala yajuzu lahu al-qasru fi safaril ma'siyah wa huwa man ansha'a ma'siyatan min awwalihi. Yani al-asi bis safar. Ni al-asi bis safar, man ansha'a ma'siyatan min awwalihi aw qalabahu ma'siyatan ba'da an ansha'ahu li ghairiha li ghairi ma'siyah. Hak kedua ni selepas aw ni al-asi bis safar fi safar. Wa yusamma fil ula, yani fil mas'alatil ula ataupun fis suratil ula, iaitu orang yang safar dia kena maksiat pada awal-awal lagi, dinamakan asiyan bis safar, wa fis sani wa fis suratis tsaniyah asiyan bis safar fis safar. Pada masalah yang pertama, fa intaba fil ula, fa intaba fis suratil ula,
Iaitu maksiat dia awal-awal lagi kerana safar dia awal lagi kerana maksiat. Qasura in kana baqi safari marhalatain. Au fi tsaniyah qasura mutlaqan. Ada masalah yang kedua, dia boleh kalau intaba dia boleh qasar mutlaqan. Sama ada sampai 2 marhalah ataupun tidak, itu maksud mutlaqan. Walau asa fi safar bi ghairi safar. Yani al-asi fi safar. Hak ketiga tu. Kalau dia buat maksiat dalam permusafiran dia, bukan disebabkan safar tu maksiat dia tu. Kama law safara li tijaratin wa asa fihi bi syurbil khamri. Dia safar kerana tijarah tapi dia buat maksiat dalam safar dia dengan minum arak dan selainnya, jazalahul qasru wa yusamma hina idzin asiyan fi safar. Yang ketiga, syarat qasar yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri. Dia ada pengetahuan tentang keharusan safar. Adapun kalau dia safar kerana ikut orang, dia tengok depa sembahyang 2 rakaat. Ini menarik. 2 rakaat daripada 4 2, jadi dia pun sembahyang 2 rakaat. Tidak dibolehkan. Maknanya dia mengetahui ataupun mempunyai ilmu tentang keharusan mengqasarkan solat. Jadi tidak sah solat seseorang yang qasar solat kerana mengikut solat imamnya tanpa mengetahui keharusan safar. Imam safar, imam buat 2 rakaat, dia pun buat 2. Imam buat 2. Aku niat 4 tadi. Tapi Nabi kata ju'ilal imam liyutama bihi. Kemahnya dia. Dia jadikan imam tu untuk ikut. Jadi imam buat 2 kena ikut. Sekali lawan cakap imam. Dia pun buat 2. Imam buat 2, dia buat 2. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh qasar. Syarat dia tahu ada ilmu tentang keharusan safar dan dia kena niat qasar tu pada takbiratul ihram. Nanti akan datang niat dia. Yang syarat yang keempat. Wa niyatul qasri indal ihram. Nampak? Syarat qasar mestilah niat qasar ketika takbiratul ihram. Sama ada dia sebut usalli zuhra maksuratan ataupun disebut usalli zuhra rak'ataini pun boleh, tidak ada masalah. Sama ada disebut qasar ataupun dia tak sebut. Ini disebut 2 rakaat. 2 rakaat tu maknanya qasar daripada 4 kepada 2. Usalli fardhu zuhri, bukan usalli zuhra, dia kena sebut fard sebab kita sebut itu kan. Maknanya solat fardu mesti ada ta'yin, mesti ada al-fardiyah dan satu lagi qasdu al-fi'li. Jadi usalli fardhu zuhri maksuratan ataupun usalli fardhu zuhri rak'ataini boleh. Kalau jamak disebutlah jamak. Dia jamakkan asal ke dalam waktu zuhur dan Allah Taala. Kemudian syarat yang ataupun disebut solatus safar. Dia sebut dalam syarah tu, boleh tengok. Pun sama juga. Wa an takuna salatu rubaiyatan. Solat yang diqasarkan ialah solat 4 rakaat. Iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Maka tidak boleh diqasarkan solat yang kurang daripada 4 rakaat. Seperti solat subuh dan solat maghrib. Wa dawamus safari ila tamamiha. Dan berterusan safar sehingga sempurna solat. Yang ni pun sama dengan jamak takhir tadi, berterusan dalam keadaan safar sehingga sempurna solat. Dalam solat dah terputus, maknanya tak jadi dah orang musafir, maka tidak boleh lagi nak qasar solat. Walaupun tadi dia niat 2 rakaat, solat tidak batal, qasar dia tu hilang. Batal qasar dia tu, maknanya tak jadi qasar dia kena buat tamam. Contoh macam mana? Contoh bagi contoh macam mana? Contohnya anda musafir ke satu tempat ziarah sahabat. Anda musafir ke Melaka contohnya. Anda musafir ke Melaka. Jadi anda bukan nak niat duduk di situ pun. Anda tak niat duduk situ, nak musafir sehari 2 hari saja. Kemudian anda nak pulang semula ke rumah. Jadi bila anda menetap di satu tempat, tidak lebih tidak niat menetap di satu tempat 4 hari yang sahih, maka anda masih lagi digelar musafir.
Tapi sebelum ana solat tadi, ada sahabat ni ajak tinggal kat rumah dia seminggu untuk muzakarah dan sebagainya. Ada syekh nak datang, nak cakap nak balik dan sebagainya. Mula-mula tu cakap nak balik lah. Tapi dalam solat, ketika tengah solat, ana terfikir balik apa yang dia cakap tadi. Elok juga kata aku balik pun tak buat apa. Elok juga kalau aku duduk dengan dia, dah dia ajak duduk rumah dia. Jadi dia bermukim di situ. Maknanya dia akan duduk lebih daripada 4 hari dan lebih. Jadi dalam solat tu dia buat keputusan untuk duduk di situ. Ana buat keputusan untuk duduk di situ di Melaka. Ana niat apa tadi? Qasar. Baik. Dengan ana buat keputusan macam tu, sekarang ni ana jadi bermukim. Maka hilang dah syarat dawam musafar. Jadi daripada 2 ana kena buat 4. Dia faham? Dia faham tak? Nampak surah dia? Ataupun jenis semayang baca mesej. Jenis semayang baca mesej. Ingat baca mesej, ambil handset, bini mesej, balik sekarang anak sakit. Contoh, asal nak musafir tu dalam perjalanan. Sebab dia tak syarat mesti sampai 84 km. Kita ambil satu tadi, tak syarat mesti sampai 84 km. Dalam perjalanan, walaupun tak sampai lagi, boleh dah nak qasar jamak. Jadi dalam tengah semayang tu, baru keluar daripada kawasan daerah dia. Masuk waktu dia nak semayang. Dalam tengah semayang tu, bunyi handset. Lepas tu dia terbaca, kata anak sakit, Allah kena patah balik. Tak jadi nak musafir. Niat nak patah balik, rujuk ilal watan. Terputus safar. Tadi niat qasar, kena buat 4. Kena buat 4. Jelas Jadi berterusan safarnya sehingga berakhir solat, iaitu solat qasar yang dilakukan itu mestilah ketika berada di dalam keadaan safar. Jadi jika seseorang yang bermusafir niat untuk bermukim ketika di dalam solat, maka tidak boleh lagi menunaikan solat itu secara qasar. Bahkan ia perlu meneruskan solat tersebut dengan ditunaikan secara tamam. Itu 4 rakaat. Tak perlu nak batalkan solat. Solat tu sah. Cuma itu je yang lara. Qasar itu tak jadi. Itu sahaja. Sebab hilang syarat. Yang ketujuh, wa niyatu wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Maknanya makmum yang nak solat qasar tu, dia tidak menjadi makmum kepada imam, maknanya dia tidak mengikut imam yang solat secara tamam. Sama ada imam tu musafir ataupun mukim. Contoh, ana dengan adik sama-sama musafir. Ana jadi imam, tapi ana tak mau qasar. Ana nak buat tamam 4 rakaat. Adik nak buat qasar. Adik tak boleh nak ikut ana. Kena buat asing-asing. Boleh faham? Jadi dia mestilah dia tak ikut walaupun satu juzuk. Walau dia kata dia nak salam dah, dia duduk tahiyat akhir. Jadi kita ni masuk, kita tahu dia solat tamam. Walaupun dia musafir. Jadi kita duduk, kita masuk solat kita tak batal, tapi kita kena buat 4 rakaat. Niat qasar tadi tak dikira. Boleh faham? Jadi dia tidak ikut makmum imam yang solat tamam pada satu juzuk pun daripada solatnya, walaupun sekejap. Dekat sebelum salamnya, berapa saat? 2 saat sebelum salam dia Allahu Akbar, tak sempat nak duduk lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah ikut imam solat tamam, dia kena solat tamam. Walaupun imam tu imam musafir, tapi dia solat tamam, kena juga solat tamam makmum tersebut. Ataupun zuhur ikut subuh. Jadi subuh 2 rakaat, jadi dia nak buat zuhur qasar. Dia lupa nak semayang semalam.
Jadi dia nak qada, imam sembahyang subuh 2 rakaat, dia sembahyang zuhur 2 rakaat. Dia kena buat 4. Dia kena buat 4. Tak boleh buat qasar 2 rakaat. Wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Jangan duk buat kias. Sebab kalau biasanya kalau solat biasa 4 rakaat boleh ikut subuh. Solat biasa kita nak ikut ni, kita apa ni maknanya tak sama adat. Ni subuh boleh ikut isyak, isyak boleh ikut subuh, maghrib boleh ikut isyak, isyak boleh ikut maghrib. Walaupun tak sama dari segi adat, cuma nanti adalah waktu dia kena sama, ada waktu dia pilih untuk tunggu ataupun untuk niat mufarakah. Jadi dia buat qiyas macam tu. Dia kata aku solat qasar 2 rakaat. Dia ni sembahyang subuh 2 rakaat. Jadi boleh aku ikut lah. Senang. Tak boleh. Tak boleh. Sebab sabit daripada hadis apa ni, orang tanya Sayyidina Ibnu Abbas. Ada tak tahu nama ni? Dalam ni tak ada. Orang tanya, mana tak ingat lafaz dia kata ma balul musafir. Dia kata apakah halnya orang musafir ni bila semayang seorang-seorang sembahyang 2 rakaat, tapi bila semayang dengan orang mutim sembahyang 4 rakaat. Lepas tu kata Ibnu Abbas, tilkas sunnah. Itulah sunnah apa ni, jalanan syariat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalanan di dalam syariat ni macam tu. Maksudnya sembahyang apa ni, sembahyang seorang-seorang buat 2, tapi sembahyang dengan orang mutim buat tamam. Orang tanya Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas jawab. Wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Dia tak boleh. Adapun kalau dia imam tu musafir tapi dia syak. Imam tu musafir tapi dia syak. Imam ni buat qasar ke tidak? Maka dia pun angkat takbir, dia niat qasar. Ataupun dia ta'liqkan. Jika imam ni qasar, aku qasar. Kalau imam ni tamam, aku tamam. Maka bila imam tu qasar, dia boleh qasar. Kalau imam tu tamam, dia kena tamam. Baik. Lah. Lain tu boleh tengok syarah. Baik. Faslun syurutul jumu'ati sittatun. Syarat-syarat sah solat Jumaat itu 6 perkara. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jadi dalam syarat Jumaat ada syarat sah Jumaat dan ada syarat wujub Jumaat. Ada syarat wajib Jumaat, ada syarat sah Jumaat. Jadi yang kita nak baca ni syarat sah Jumaat. Adapun syarat wajib Jumaat, antum boleh tengok dalam syarah tu dia sebut wasakata anisyurut allati tusyratu liwujubiha wa hiya sab'ah. Yang pertama Islam, yang kedua al-bulugh sampai umur. Maknanya bila ada syarat-syarat ni wajib dia solat, wajib dia hadir Jumaat. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Disebut Islam terkeluar orang kafir, disebut bulugh terkeluar budak-budak, disebut wal aqlu terkeluar majnun. Wal hurriyah merdeka, terkeluarlah hamba. Wal dzukurah laki-laki, terkeluar orang perempuan, tak wajib tapi harus. Was sihah apa ni sihat, maka terkeluar orang sakit. Wal iqamah, maka terkeluar orang musafir. Jadi yang pertamanya ni syarat sah. Yang pertama antakuna kullul jumu'atu fi waqti zuhri. Semua Jumaat tersebut berlaku dalam waktu zuhur, termasuk 2 khutbah. Termasuk 2 khutbah. Solat Jumaat 2 rakaat tu campak dengan khutbah, semua tu dalam waktu zuhur. Kalau sebahagiannya dalam waktu asar, tidak sah. Wa an tuqama fi khittati baladin. Wa an tuqama al-jumu'ah fi khittati baladin, pada kita kata pada binaan negeri ataupun kita kata pada tempat permukiman. Macam tadi kita sebut tadi, bagi negeri yang musawwar, dia ada tembok dia. Dia ada tembok.
Tempat-tempat luar ni tidak ada apa-apa binaan ni. Jadi dia, kalau orang musafir, bila dia nak boleh qasar, bila nak boleh qasar jamak, dia mesti keluar daripada tembok kawasan dia tu. Kalau sekarang perkampungan, dia kena keluar daripada perkampungan dia. Kalau qaryah, satu qaryah, dia kena keluar daripada qaryah dia. Kena keluar daripada qaryah dia dulu. Baik, yang kita nak sebut sekarang ni syarat Jumaat. Jumaat mesti dibuat dalam kawasan dia. Itu yang dimaksudkan fi khittatil balad. Kita mudah kata dalam kawasan permukiman dia. Tidak boleh dibuat di luar kawasan. Tidak boleh dibuat di luar kawasan ni. Tapi adapun sekarang ni satu perkampungan, lepas tu tepi ni ada perkampungan. Dia keluar dari kawasan dia tapi masuk kawasan perkampungan lain. Itu tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Sebab sini pun dikira dalam kawasan khittatil balad juga. Tapi kampung lain. Dia faham. Tapi macam dulu, kalau kita nak nampak hak dulu-dulu, jadi satu kawasan, lepas tu kadang kosong, lepas tu sana ada kawasan pertempatan lain pula. Depa ada sur dia. Ada dia punya tembok kota dia. Boleh faham? Wa an tuqama fi khittati baladin. Dia sebut dalam tu dan syara al-makna an-nasani min syuruti sihhatil jumu'ah an tuqama ay an tuqama al-jumu'ah fi khittati abniyati awtanil mujammi'in. Mujammi'in ini musallil jumu'ah. Didirikan pada khittah ataupun pada kawasan pemukiman binaan-binaan negeri orang yang melakukan Jumaat. Walau min khasyab, tak kira lah dia punya binaan-binaan tu daripada khasyab ke, daripada batu ke ataupun selainnya, min khasyab au qasabin au apa ni sa'fin, tak tahu maksud apa. Wa ma bainahuma min kulli mahallin, daripada tempat tiap-tiap tempat yang la yajuzu li muridis safar al-qasru fihi. Daripada tiap-tiap tempat yang mana orang yang nak safar dia tidak boleh qasar di tempat tersebut. Betul nak cakap orang yang nak safar tempat ni dia boleh qasar tak? Tak boleh, dia kena keluar dulu. Jadi dalam tempat ni lah dia kena buat Jumaat. Dalam tempat tu dibuat Jumaat. Macam kalau dululah yang nak dapat tahu di Pahang, mengaji di Pahang dulu. Jadi di sana ada jengka 1 sampai jengka 25. Dia ada jengka 26 tapi yang orang duduk 1 sampai 25. 26 tu tak ada orang duduk. Ni ada biasa depa Felda apa semua tu. Jadi di situ tak ada kawasan perumahan apa semua. Maknanya tak boleh nak buat Jumaat di situ. Itu bukannya daripada apa ni autanil apa ni balad tu. Dia di kawasan dia. Itu dah masuk kawasan lain. Allahu a'lam. Baik. Syarat yang ketiga, wa an tusalla jama'atan. Jumaat tersebut dilakukan secara berjemaah. Solat Jumaat dilakukan secara berjemaah. Itu syarat sah solat Jumaat. Solat Jumaat dilakukan secara berjemaah. Syarat berjemaah iaitu pada rakaat yang pertama sahaja. Syarat berjemaah pada rakaat yang pertama. Sebab itulah dalam mazhab kita Syafi'i, kalau seseorang tu ikut makmum masbuk satu rakaat. Jadi seorang kawan dia main lewat dan dengan imam satu rakaat. Dapat tak Jumaat? Dia dapatlah Jumaat. Lepas tu datang seorang lagi ikut dia. Ikut kawan dia ni. Kawan ni dapat satu rakaat tadi. Kira dapat Jumaat tak? Dapat juga Jumaat. Oh, mana? Jadi syarat berjemaah satu rakaat aja. Jadi satu rakaat tadi berjemaah, satu rakaat lagi tidak berjemaah.
Lepas tu adat 40, dikira juga 40 sebab dia berhubung dengan orang-orang sebelum tu. Dia berhubung dengan orang sebelum tu, yang mana sebelum tu dapat adat 40 tu. Jadi dikira sekali. Yang penting dia dapat rukuk bersama dengan imam tersebut dan dapat qadar tamakninah. Kata syarih al-ma'na anna thalisa min syuruti sihhatil jumu'ah an tusalla rak'atul ula minha minal jumu'ah jama'atan. Nampak? Bahwasanya dilakukan dilakukan rakaat yang pertama daripada Jumaat tu secara berjemaah. Kalau lepas sembahyang satu rakaat tu, semua orang yang dalam masjid tu pakat niat mufaraqah. Dia pakat niat mufaraqah, sah solat. Yang penting 40 orang ada sampai akhir solat. Syarat 40 orang disyaratkan daripada awal solat sampai akhir solat. Adapun syarat berjemaah rakaat pertama aja. Ni faham? Daripada sinilah dibuat teka-teki yulghaz. Dibuat teka-teki masalah orang yang batal solat dia di rumah. Dengan sebab batal solatnya di rumah, batal solat semua orang dalam masjid. Solat dia batal di batal di masjid. Betul-betul, silap, tertukar. Dalam tu, dekat akhir tu, dia kata wa bihadza yulghazu fa yuqal lana syakhsun ahdasa fil masjid fa batalat salatu man fil bait. Ini kita buat masalah 40 orang ada apa? Tepat-tepat 40 orang. 40 orang yang wajib Jumaat. Dan jadi dengan mereka 40 orang tu Jumaat. Dia ada syarat nanti nak jadi Jumaat. Ada orang yang wajib Jumaat tapi tak dikira dia dalam 40 tu. Macam kita ni bermukim. Kita wajib Jumaat tapi tak dikira dalam kalangan 40. Sebab dia mesti mustautin. Nanti kita akan bezakanlah tersebut perbezaan mustautin, mukim dan juga musafir. Jadi yang ni masalah dia, depa ni hanya 40 orang kan. Sekali dengan imam sekali semua 40 orang. Yang lain semua dah bagi salam dah, imam bagi salam, imam bagi salam. Hafizin ambil lama sikit. Nak doa akhir tu. Insya-Allah minta ya Allah aku nak habis ni. Minta calon. Lama doa di akhir tu. Orang dah balik rumah, ada orang rumah dekat tepi tu tepi masjid ya. Tengah doa-doa tu berhadas. Baik, batal solat ni yang kat rumah tadi pun batal juga. Sebab syarat 40 apa? Mesti daripada awal sampai akhir. Mesti semua-semua tu sekali daripada awal solat sampai akhir solat 40. Sekarang ni 39 dah habis, 40 ni tak habis lagi. Bila dah habis dia, maknanya tak cukup lah daripada awal sampai akhir. Hanya ada seorang ni 39 saja yang daripada awal solat sampai akhir solat. Boleh faham? Cuma ni tak sebut adat sini. Dia adat 40. Sebab kalau lebih tak ada masalah. Dia tampung yang lebih-lebih tu. Dia daripada atas tu. Kalau ikutkan falau sallu jama'atan fi raka'atil ula wa nawau al-mufaraqata fi tsaniyah wa atammu munfaridin sahhatil jumu'ah. Depa solat jemaah berjemaah pada rakaat pertama dan depa niat mufaraqah pada rakaat yang kedua. Wa atammu munfaridin dan mereka sempurnakan solat dalam keadaan seorang-seorang mereka. Sahhatil jumu'ah. Fal jama'atu inma tushtaratu fi ulaha bi khilafil adat. Bersalahan dengan jumlah. Fala budda min dawamihi ila tamamiha. Falau batalat salatu wahidin minhum kan ahdasa qabla salamihi batalat salatul jami' wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim. Wa bihadza yulghazu fa yuqalu lana syakhsun ahdasa fil masjidi fa batalat salatu man fil bait. Syarat yang keempat wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustautinin. Syarat yang keempat, syarat solat Jumaat, bahwasanya mereka yang melakukan solat Jumaat tu 40 orang, adat dia 40 orang, ahraran merdeka, 40 orang tu 40 orang yang merdeka, zukuran laki-laki, perempuan tak dikira, balighina, kalau 39 seorang budak-budak tu tak dikira. Mesti 40 semuanya laki-laki dan sampai umur. Mustautinin, dan mestilah mustautin. Adapun kalau mukim ataupun musafir tidak dikira. Jadi orang ni kita bahagikan kepada 3.
mustautin, mukim, dan musafir. Dia orang kita bagikan kepada tiga. Mustautin iaitu ini mustautin, tulis dulu. Yang pertama mustautin. Mustautin. Mustautin man ittakhadhal makan alladhi nazala fihi watanan lahu wa la yarhalu anhu sayfan wala shitaan. Illa lihaja. Adapun mukim, man aqama fi baladin yang nazala fihi arba'ata ayyamin fasa'idan. Dan walam yattakhidhu watanan lahu. Adapun musafir, yakni ghairul mustautin wa ghairul mukim. Ghair mustautin wa ghair mukim. Baik. Jadi orang kita bagikan kepada tiga kategori orang ni, kita bagikan kepada tiga. Yang pertama mustautin, yang kedua mukim, dan yang ketiga musafir. Apa dia mustautin? Mustautin ni kita kata man ittakhadhal makan alladhi nazala fihi watanan lahu wala yarhalu anhu sayfan wala shitaan. Iaitu orang yang menjadikan tempat yang dia singgah di situ ataupun turun di situ sebagai watan dia, sebagai negeri dia. Boleh? Habis tulis. Orang yang jadikan satu tempat yang dia singgah di situ sebagai watan dia, sebagai kita panggil apa, negeri dia, sebagai negeri bagi dia. Dan dia tidak akan rihlah, dia tidak akan musafir pergi daripada tempat tersebut, sama ada pada musim panas ataupun pada musim sejuk. Kecuali kalau ada hajat, barulah dia keluar daripada tempat tersebut. Jadi orang tersebut yang ambil satu tempat sebagai watan dia dinamakan mustautin. Ana musafir daripada Malaysia sampai ke Sudan. Adakah ana niat nak jadikan Sudan ni sebagai watan ana? Ataupun ana niat satu hari nanti aku nak balik? Boleh?
Jadi ana niat satu hari nanti ana nak balik. Ana tak mau, ana tak niat pun nak jadikan tempat ni sebagai watan ana. Jadi bila ana niat macam tu, ana tak dikira sebagai mustautin. Ana dalam kategori yang kedua, iaitu mukim. Dia bukan ada kaitan dengan jawaz. Dia tak ada kaitan dengan jawaz. Pasport ataupun bukan jawaz, maknanya jinsiah daripada satu negara. Orang tu dia niat, contohnya daripada Kedah dia pergi ke KL, dia niat nak jadi watan dia sebagai KL sebagai watan dia. Dia nak pindah dah. Dia akan duduk di sini. Kalau dia balik pun dia akan ziarah mak ayah dia. Dia ambil ni sebagai tempat dia beli rumah dah kat sana. Memang nak tinggal kat KL lah niat. Maka sekarang ni berpindah dah daripada watan dia yang dulu di Kedah, berpindah jadi di KL. Tapi hang lahir kat Kedah. Bukan kira lahir tak lahir. Kira sekarang ni dia niat ambil tempat tu jadi watan dia. Sekarang ni jadi watan dia. Boleh pindah pula pergi ke Melaka ke pergi Terengganu, dia niat duduk di sana. Nak jadikan tu jadi sebagai negeri dia. Tempat dia duduk. Dia dikira mustautin di situ. Okey. Itu mustautin. Yang kedua mukim. Iaitu orang yang apa nak sebut, iqamah. Kita sebut bermukim lah juga. Yang menetap. Orang yang menetap di satu negara ataupun negeri, yang dia singgah di situ, yang mana dia menetap di situ 4 hari ataupun lebih. Bila dia duduk di satu tempat tu 4 hari ataupun lebih, dan dia tak niat pun nak duduk di situ, nak jadikan tempat tu sebagai watan dia, maka dia disebut sebagai mukim. Jadi kita ni duduk sini berapa hari? Lebih 4 hari dah. Adakah kita jadikan Sudan ni sebagai watan? Tak. Maka kita disebut sebagai mukim. Ana musafir ke Kelantan contohnya. Ana musafir duduk di sana, niat duduk 5 hari ataupun duduk 4 hari. Sampai sana ana jadi orang mukim. Sebab ana dah niat duduk di sana 4 hari. Sebab dia 4 hari ataupun lebih, maka kita jadi orang bermukim. Boleh faham kan? Okey. Yang ketiga musafir, iaitu bukan mustautin, bukan mukim. Duduk satu tempat tu kurang daripada 4 hari, maka ana musafir ke Kedah, duduk 3 hari, duduk 2 hari, duduk sehari. Lepas tu musafir pula ke Terengganu, duduk tak lebih pada, tak sampai 4 hari, duduk 3 hari, 2 hari, sehari, pun dikira sebagai musafir. Tak dikira sebagai bermukim, tidak juga dikira sebagai mustautin. Yang ni yang kita kena faham. Bila disebut mustautin, bila disebut mukim, disebut musafir, apa yang dimaksudkan dengan mustautin, apa yang disebut sebagai mukim, apa yang dimaksudkan sebagai musafir. Kita kena tahu istilah tu. Ulama sebut mustautin, syarat dia istiton, sebut dalam kitab. Jangan kira kita ni mustautin dah duduk kat Sudan lama. Jadi tak hari tu? Tak jadi tak hari tu? Bila kita duduk di rumah duta, ada yang cakap kita mustautin. Sampai Khobar. Sebab ana tak masuk. Ana tak masuk mesyuarat. Sampai kata kita mustautin, kita duduk sini. Dulu pun ada pakar motivasi. Pakar motivasi ni dia pandai cakap. Jadi dia cuba nak orang kata nak menggoncang-goncangkan kita. Dia nak ni. Dia saja nak tengok, nak test. Kita ingat, kita tahu dia berbeza. Kita dah ngaji dah. Cuma kita tak ingat takrif ni tu. Dia buat, bukankah orang yang di Petronas tu mustautin? Bukankah dia duduk di sini dah? Jadi dia buat cara dia lah, cara orang ni. Dia kata ada beza mustautin, mukim ada beza dengan musafir. Tak sama mustautin dengan bermukim. Waktu tu nak tak ingat takrif. Nak sebut takrif apa? Takrif mustautin, apa takrif mukim. Tapi kita kata tak boleh. Sebab dulu memang ada orang Petronas nak buat Jumaat dekat Petronas. Dia tanya student nak buat. Sebab tu tanggapan, bukan kita ni mustautin ke? Tak. Bukan kita ni mustautin. Sama lah berlaku hari tu bila Sudan berlaku hara tu duduk Muhammad Besi. Ada yang cakap kita ni mustautin. Yang sedihnya itu daripada
pelajar sendiri. Sebab tu benda ni kena tanyalah. Kalau kita tak tahu, kita tanya benda ni. Baik. Ni macam-macam lah, biasalah. Dia macam-macam berlaku. Sebab tu kita ni hak mengaji, kita kena bersuara. Bila kita tahu benda tu, tak boleh kita. Kita mustauti macam ni, macam ni, macam ni. Jangan disebabkan kalau orang tu ada jawatan orang tu, kita tak berani cakap senyap. Tak, selagi mana kita boleh bersuara, kita boleh cakap, kita cakap. Tapi bil hikmah lah, kita cakap elok-elok. Jangan pergi maki dari depan tu apa semua. Dia bagi tahu dia sebenarnya mustauti macam ni. Fuqaha sebut macam ni, syarat-syarat dia macam ni. Dia ada syarat-syarat. Terang satu-satu. Tapi sebelum terang tu, kita pun kena terang lah. Kita pun duk gelak-gelak lagi. Jam kawan tu. Kita gelak, dia pun gelak. Tu kita lah bagi tolib ni kena ada izzah seorang tolib tu. Kena izzah seorang tolib tu. Tak kira lah siapa pun. Kita dah duduk apa ni, orang tu ada jawatan ke apa ke, salah kita tegur. Ad-dinu nasihah. Kita nasihat dia cara elok. Kita tak kenal dia, kita anggap dia jahil, kita elok, kita bagi tahu. Tapi kalau dia tak dengar, khalas, qad ballagtu, aku sampaikan dah. Dia kena berani yang situ. Padahal dia tahu kita ni bukannya mudah-mudah macam tu. Bukan mudah-mudah nak ikut terus ya. Tak, sebab kita ada hukum. Kita ada syariat, kita ada panduan. Kalau mereka ada protokol, kita pun ada protokol juga. Selagi mana kita boleh tasamuh, kita tasamuh. Kita jalan, kita jalan. Tapi kalau tak boleh, sebab ni haram, kita tak boleh nak ikut. Minta maaf. Kita cakap kita minta maaf dia elok. Kalau nak buat, teruskan buat. Kami tak boleh ikut. Baik. Nak bagi tahu ni penting jugalah. Sebab kadang-kadang orang banyak tertukar tentang mustautin dan juga mukim. Mustautin dan juga mukim. Baik. Ini beza. Kemudian bila tahu dah beza mustautin dan mukim, maka hukum masing-masing ada hukum. Mustautin talzamuhu al-jumu'ah. Talzamuhu al-jumu'ah. Lazim terhadapnya Jumaat. Lazim makannya Jumaat wa tan'aqidu bihi. Wajib Jumaat dan Jumaat jadi dengan dia. Maksudnya dikira dalam golongan 40. Ini mustautin. Adapun mukim, dia ni talzamuhu al-jumu'ah walatan akidu bihi. Wajib Jumaat. Kita ni wajib Jumaat. Tapi Jumaat 40 orang tu tak dikira dengan kita. Kita ni tak dikira dalam 40 orang tu. Adapun musafir, la talzamuhu al-jumu'ah wala tan'aqidu bihi. Wala tan'aqidu bihi. Bismillah. Jumaat tak wajib dan dia pun tak dibilang dalam kalangan 40 orang. Baik, ni beza antara mukim, mustautin dan juga musafir. Kemudian ada beza, dia ada sebut lagi lah 6 aksam manusia dalam orang, dalam apa ni, dalam syarah tu boleh tengok. Kemudian antara syarat sah Jumaat lagi, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Jumaat tersebut tidak didahului oleh Jumaat yang lain dan tidak disertai oleh Jumaat yang lain pada tempat, pada balad tersebut, pada satu negeri tersebut. Ini dulu. Sebab asalnya Jumaat ni dia ada satu masjid khusus untuk Jumaat. Faham tak? Dia hanya satu khusus masjid khusus untuk Jumaat. Macam dulu masjid Nabi SAW. Jadi kalau ada tempat-tempat sembahyang yang lain, ada musalla-musalla yang lain, tak semuanya akan datang ke masjid Nabi solat Jumaat. Di situlah umat Islam berkumpul. Umat Islam bersatu. Kemudian boleh tak nak ta'adud Jumaat? Ta'adud Jumaat maknanya ta'adud Jumaat. Buat Jumaat kat tempat lain dalam satu negeri, satu tempat yang sama.
Boleh kalau berhajat. Jadi kalau tidak berhajat, buat juga yang kedua, maka yang Jumaat yang kedua tersebut, maksudnya bukan Jumaat yang kedua, Jumaat yang masa lewat, Jumaat yang lewat tak sah. Dia bukan kira baru lama. Contohnya ni ada masjid lama, lepas tu buat satu masjid baru, buat Jumaat kat situ juga. Kalau tak berhajat tapi pergi buat kat Jumaat, maka salah satu tidak sah. Mana satu yang tak sah, mana yang lewat. Kalau yang baru ni start awal, yang lama start lewat, hak lama ni tak sah. Dia tak nanti kata yang lama tu tidak sah, yang baru tak sah, yang baru sah, yang lama sah. Tak, bukan macam tu. Ada kaul kata macam tu. Ada kaul kata yang lama yang sah, yang baru tidak sah. Baik. Sebab dia bila banyak, maka akan berlakunya tafriqul kalimah. Sebab kita nak umat Islam berkumpul, pemikiran pula satu. Cuba hari ni dia akan jadi apa yang berlaku sekarang ni, maknanya bila ada satu tempat tu dibangunkan, lepas tu dibuat musalla ataupun masjid, ada Jumaat, ada Jumaat, ada Jumaat, maka dia akan membawa kepada tafriq al-kalimah. Cuma Allah Sayyidina Muhammad yang nak tahu, kalau di Selangor lah, maknanya mereka akan tengok dulu jumlah penduduk. Dia bukan mudah-mudah surau. Sebab sekarang ni ada surau kan, surau Jumaat. Nampaknya surau mana buat Jumaat. Dia kena minta, kena mohon, dan pejabat agama dia akan lihat dulu apa komposisi penduduk sebut, ataupun jumlah penduduk. Populasi penduduk. Populasi penduduk tu macam mana. Dan mereka akan tengok juga berkenaan dengan, selalunya mereka akan tengok tempat parking, atau yang menjadi perhatian lah. Sebab lagi akan menyebabkan jam dan sebagainya. Jadi mereka akan tengok benda tu sebelum nak bagi kebenaran. Dia tengok komposisi penduduk beragama Islam kat situ banyak mana dan sebagainya. Sebab dulu surau mana tu minta tak dapat, lepas tu apa tahun lepas tu dapat. Dan sekarang ni ada pula satu surau lagi dapat pula. Sebab kan orang duk bangun apartmen dan sebagainya, jadi jumlah orang tu bertambah. Yang lama pun dah tambah dah, pernah juga. Tambah pergi tepi pun pernah juga. Jadi ada hajat di situ. Setengah-setengah orang surau ni yang tu tak best juga lah. Dia fikir ada Jumaat sana, lagi sebahagian lari sana. Lari sana, duit tabung kurang. Situ lah dah. Macam-macam. Allahul musta'an. Ayah dunia. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinha jumu'atun fi tilkal balad. Wa an tataqaddamaha khutbatan. Dan didahului Jumaat tu oleh dua khutbah. Mesti ada dua khutbah sebelum tu. Khutbah sebelum, bukan selepas. Berbeza dengan solat istilqa. Solat istilqa boleh sebelum, boleh selepas. Ana sebut apa ni? Solat istisqa. Solat istilqa tu tak payah. Tu tak payah khutbah. Khutbah boleh tak? Solat istisqa, minta hujan. Tapi yang afdalnya sebelum. Baik. Arkanul khutbatain khamsatun. Ini kita laju-laju je. Hamdulillahi fihima, iaitu rukun-rukun khutbah 5. Nak sah khutbah mesti kena ada 5 rukun. Yang pertamanya memuji Allah pada kedua-duanya, yakni pada kedua-dua khutbah. Yakni mesti ada madah ha mim dal. Mesti ada. Sama ada dengan lafaz mudhari' ke, lafaz isim fa'il ke. Yang penting ha mim dal tu ada. Hamdan lillah, ahmadullah, ana hamidun lillah. Tak ada masalah. Penting guna apa ni ha mim dal tu. Dalam tu pun disebut, kita baca laju-laju, anal awal min arkanil khutbatain alhamdu. Yang tadi kita lama-lama sikit, sebab tu berkaitan dengan kita yang nak solat. Hak Jumaat ni bukan semua khutbah. Bukan semua khutbah. Jadi ada yang khutbah, ada yang tak khutbah. Tapi yang orang yang berkhutbah, dia kena ambil tahu bab-bab ni. Tahu rukun, tahu syarat. Syarat tu pun penting. Tak sah khutbah.
Lepas tu kalau yang nak dengar, ada seorang syekh di Yaman, dia kalau ada dapat syab orang muda nak khutbah, dia akan tanya dulu syarat lepas, rukun khutbah lepas, okey naik. Tak lepas tak sah. Dia tak kira pakaian macam mana pun. Pakaian elok apa ke, yang penting dia tahu rukun, dia tahu syarat. Tahu rukun, sebab itu nak mengesahkan khutbah dia. Al-ma'na anna al-awwal min arkanil khutbataini alhamdu wa mashtuqqa minhu. Alhamdu dan apa yang diistiqaqkan, diambil daripada perkataan alhamdu. Asal perkataan alhamdu masdar. Ma'a idafatihi li lafzil jalalah, serta diidafatkan kepada lafaz jalalah. Itu Allah. Ka alhamdulillah, ataupun lillahil hamd, ataupun ahmadullah, ataupun ana hamidulillah. Tak ada masalah mana-mana satu. La nahu la ilaha illallah ni tak boleh. Au asyukru lillah, au alhamdulirrahman. Selalunya kalau orang Malaysia ataupun orang Nusantara, Thailand ke Indonesia ke, asalnya tak ada masalah. Selalunya memang dah ada dah alhamdulillah jaga. Adapun kalau masalah di Sudan ni, sebab dia tak ada teks, dia daripada khatib tu sendiri, dia masih terbuka lagi. Ada setengah tempat tak boleh, hukumah tak bagi. Cerita Malaysia memang ada teks daripada hukumah, maka dia jaga rukun-rukun tu, ada orang-orang dia. Jadi bila ada masalah daripada pelajar-pelajar kadang-kadang yang dia tak ra'i rukun-rukun ni, ini muskilah. Atau nak pernah dengar kat Masjid Amru bil As, dia tak sebut alhamdulillah. Daripada awal sampai akhir kita dengar, dia sebut apa itu usni ala Allah. Dia sedap tu sedap lah, tapi dia tak kira sedap tu, pasal dia tak sah. Dia tak sah Jumaat tu, sebab khutbah tak sah. Sebab syarat sah Jumaat mesti didahului 2 khutbah. Khutbah tidak sah, maka tidak sah Jumaat sebab tak cukup syarat. Khutbah tidak dikira. Jadi nak sembahyang lain lah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedua-duanya, pada khutbah yang pertama dan pada khutbah yang kedua. Al-ma'na an-nasani min arkanil khutbatain as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ka Allahumma salli au sallallahu au usalli au nusalli au as-salatu ala Muhammad au ala Ahmad au ala Rasul. La nahu rahimallahu Muhammadan ataupun wasallallahu alaihi, yakni domer je, alaihi domer, tak kena sebut sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Ahmad atau sallallahu ala Rasul. Rahimahullahu Muhammadan itu tak boleh. Yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa, wasiat dengan takwa fihima, iaitu berwasiat dengan takwa pada kedua-duanya, pada khutbah pertama dan kedua. Jadi 1, 2, 3 kena ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. At-taqwa imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahih. Itu takwa, itu menjunjung perintah Allah Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Al-ma'na anna salisa min arkanil khutbatain al-wasiyatu fihima bitaqwa. Ka usikum bitaqwallah. Jadi kita dengarlah usikum bitaqwallah, itu bukan syarat dengan lafaz tu. Au ati'ullah, ihzaru iqaballah pun boleh juga. Yang penting ada terkandung padanya makna takwa. Wala yakfi mujarradut tahdzir minad dunya, bal la budda minal hathi ala ta'ah aw az-zajri 'anil ma'siyah. Baik. Wa qira'atu ayatin, syarat yang rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada 2 khutbah. Yang pertama ataupun yang kedua. Afdalnya yang berapa? Yang pertama. Baik. Al-ma'na anna ar-rabi'a fi arkanil khutbatain qira'atu ayatin kamilatin mufhimah minal Qur'an fi ihdahuma. Ay wa qablahuma wa ba'dahuma wa bainahuma. Wal afdal an takuna fi akhiril ula. Di sini ada khilaf masalah, memang kena baca satu ayat yang sempurna ke, satu ayat habis, kalau panjang-panjang lah, ataupun cukup sebahagian ayat tapi mufhimah. Di sini khilaf antara Ibnu Hajar dan Ramli. Wala yakfi ba'du ayatin illa in tala wa afhama inda Ramli, khilafan li Ibnu Hajar.
kita pakai apa dia? Banyak orang pakai Romli lah. Imam Romli. Kadang tak ada baca ayat-ayat yang pendek-pendek, tak cukup satu ayat, tapi dia bagi faham. Kalau baca lalah sekali itu biasanya kadang orang baca wal asr innal insana lafi khusr sampai habis di akhir tu. Sebut bismillah apa ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba apa ni betul dia kata usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu baca ayat wal asr innal insana lafi khusr sampai habis ya. Itu je khutbah. Yang lain tu mau'izah. Yang khutbah tu yang tu je. Rukun yang tu. Wa du'a lil mu'minin fil akhirah ini rukun yang kelima, iaitu doa bagi orang-orang mukmin pada khutbah yang terakhir. Annal khamis min arkanil khutbatain ad-du'a fil khutbati tsaniyah bi ukhrawi lil mu'minin khususan lil hadirin aw umuman walau li jami'il mu'minin. Qala fi busyra karim ma lam yarid jami'a dzunubihim fayahrum. Ini dah tak mau masuk lagi. Ini masuk masalah disebut dalam masalah dalam kitab tauhid disebut masalah ni. Kenapa dia cakap ma lam yurid jami'a dzunubihim? Maknanya dia kata dia doa pada khutbah yang kedua bi ukhrawi lil mukminin. Doa benar-benar yang berkaitan dengan ukhrawi bagi orang-orang mukmin. Sama ada secara khusus seperti para hadirin ataupun secara umum bagi semua, iaitu ataupun secara umum walaupun bagi keseluruhan orang mukmin. Allahumma ighfir li jami'il mu'minin. Ini doa macam tu. Qala fi busyra karim ma lam yurid jami'a dzunubihim fayahrum. Jadi kalau siapa yang tak sampai tempat ni lagi, masalah dalam kitab tauhid dia sebut masalah ni, maka tak faham kat sini. Siapa dia kata selama mana dia tidak kehendaki dengan jami'al mu'minin tadi tu kesemua dosa-dosa dia. Jadi yang tu kita tinggalkan dulu. Terbiarkan dalam pertanyaan. Biar ada tanda tanya. Fayahrumu. Maka haram. Ini ada khilaf antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Wala yakfi takhsisuhu bil ghaibin. Kan tidak memada mengkhususkan doa tu dengan orang-orang yang tidak ada. Wa in kasuru walaupun ramai. Wa yusannu zikrul mu'minat wa du'a li ulatil muslimin wa jujushihim. Kenapa dan satu lagi kenapa ayat tu disunatkan pada pada khutbah yang pertama supaya bagi ada sama 4 rukun. Tadi 1 2 3 disunatkan pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian doa khusus bagi khutbah yang kedua. Jadi sini 4, sini 3. Kalau kita bawa baca ayat tu pada yang khutbah yang kedua, maka akan jadi 5 3. Nak samakan bagi 4 4. Baik. Faslun, ini pun kita lalu, syurutul khutbati asyaratun. Syarat-syarat sah khutbah tu ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Makruf lah, maknanya suci daripada 2 hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua wat-taharatu anin najasah. Samalah macam itu. Solat itu suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan juga pada tempat. Ni faham ketika dia pegang tu ada najis. Tempat dia pegang tu najis, tempat dia pijak tu najis. Itu tak sah khutbah. Faham? Dia pegang itu ke? Semua tu sama tafsir seperti masalah musalli. Cuba sini taharatu saubil khatib wa badanihi wa makanihi wa ma yattasilu bihi wa ma yattasil bil khatib. Yang ketiga wasatul aurah, tutup aurat. Syarat dia tutup aurat. Yang keempat aurat pun kita dah bahas dah itu. Wal qiyam alal qadir. Syarat yang keempat berdiri atas orang yang mampu. Mampu berdiri, tak mampu baru duduk. Tak boleh duduk, baring. Cuma aulanya niyabah, bagi orang ganti. Ada apa ni jemaah duk cari mana. Tak nampak. Tok khatib baring. Wal qiyam alal qadir. Tapi kalau mampu berdiri, dia tak berdiri, tidak sah khutbah. Dia tak sah khutbah, tidak sah Jumaat.
wal julus bainahuma fawqa tuma'ninatis solah, dan duduk di antara kedua-duanya, antara khutbah pertama dan kedua, fawqa tuma'ninatis solah. Dia tak syarat fawqa tuma'ninatis solah, cukup kadar tuma'ninatis solah. Cuma afdalnya lebih sikit. Fawq tuma'ninatis solah. Cuma akmal apa ni, yang paling sempurna, dia diam, dia duduk dan dia diam kadar surah Al-Ikhlas, dan dia sendiri baca. Kalau dia tak duduk, dikira khutbah tu sebagai satu khutbah. Dia tak duduk, dia terus ada baca khutbah sampai akhir khutbah, dikira satu khutbah. Kemudian wal muwalatu bainahuma, berterusan, ada muwalah antara kedua-duanya, antara kedua-dua khutbah pertama dan khutbah kedua, maka tidak diselangi dengan kadar masa yang lama, sama macam bab jamak tadi, jamak takdim tadi, kita kata tak diselangi masa dua rakaat solat yang ringan. Jadi sini pun sama juga, antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak diselangi masa yang sampai kepada 2 rakaat yang ringan. Wal muwalatu bainahuma wal muwalatu bainahuma bainas solah. Jadi tadi mualah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kena juga syarat juga mualah berturut-turut antara 2 khutbah dan solat. Antara 2 khutbah dan solat. Lepas habis 2 khutbah tu, nak solat tu, antara khutbah dan solat tu pun kena mualah. Tak boleh nak relax-relax lama-lama. Terputus mualat, habis tak cukup syarat. Wa an takuna bil arabiyah, wa an takuna al khutbah bil arabiyah, iaitu rukun-rukun tu dengan bahasa Arab. Rukun-rukun mestilah dalam bahasa Arab. Wa an yasma'ahuma arba'una, dan bahasanya dengar akan kedua-dua khutbah tu 40 orang. Mesti ada 40 orang yang tan'aqidu bihil jumu'ah. Dan tadi ada yang talzam, ada yang tan'aqid. Jadi mesti yang 40 orang tu yang dikira dalam kalangan 40 tu. Okay. Wa an yasma'ahuma arba'un. Dan yang ke-10, wa an takuna kulluha fi waqti zuhri, wa an takuna kullu al-khutbah tu pada waktu zuhur. Mesti kena waktu zuhur. Ini muskilah surau masjid ni. Masjid dekat dengan kita ni, dia waktu dia bukan waktu syarak. Dia ikut dan dia memang time pukul 12 dia azan. Pukul 12 dia azan. Walaupun masuk waktu 12:05 minit, dia ikut dia, bukan ikut waktu betul. Itu kena jaga. Kalau solat tu sebelum pukul 12 mesti muskilah. Maknanya sebelum pukul 12. Nah, kalau sebelum pukul 12 dia azan pukul 12, masuk waktu dah. Tapi kalau azan tu pukul 12:05 minit, dia azan pukul 12. Dia ni tak kira, dia ikut dia masjid ni. Yang penting pukul 12. Dia akan berapa kali jadi. Itu pun kita masuk tengok, tengok lagi seminit lagi. Dia azan tu tak apalah. Dia khutbah tu. Lagi seminit lagi dah mula khutbah dah. Kalau azan tu lama sikit, lepas tu masuk waktu, khutbah tu dalam waktu tak apa. Ni khutbah tu dah luar waktu. Bersyarat dia antakuna kulluha, semua khutbah tu buat dalam waktu zuhur. Maknanya sebahagian satu juzuk daripada khutbah tu luar waktu zuhur. Bila tak sah khutbah, maka tak sah Jumaat. Jangan main encik ni. Dia ada kuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita satu majlis lagi, insya-Allah kita cuba khatamkan. Tengoklah hari apa, esok ke. Kita akan khabarkan semula. Ada lagi beberapa fasal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.